kita mula bab yang pertama. Bab yang berkait dengan keikhlasan. Menghadirkan niat dalam setiap amalan, perkataan, sama ada yang zahir ataupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Menjadi satu uslub daripada Al-Imam Nawawi rahimahullah sebelum dia memulakan hadis dalam tiap bab melalui kitab Riyadhus Salihin ini, Al-Imam Nawawi akan kemukakan kepada kita beberapa ayat-ayat Al-Quranil Karim sebagai nas sokongan kepada hadis yang akan dikemukakan, ataupun sebagai nas induk sebelum dikemukakan hadis-hadis Nabi SAW mengikut perbahasan bab yang dikemukakan kepada kita. Malam ni kita masih ataupun kita berada dalam bab Al-Ikhlas. Jadi dia bawa satu ayat daripada surah Al-Bayyinah. "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Maka tidaklah mereka diperintah melainkan untuk mereka mengabdikan diri kepada Allah. Tidaklah mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata kerana Allah, ataupun dengan semata-mata taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan agama Islam yang lurus ini tanpa sebarang tujuan yang lain melainkan mukhlishina lahuddin, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam tuntutan mentaati perintah-perintah agama. Wa yuqimus salah, yang kedua mendirikan sembahyang. Yang ketiga wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat ataupun membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian itulah agama yang lurus, agama yang betul. Baik, pada ayat ini ada 3 poin utama yang perlu kita ambil perhatian. Yang pertama, Allah sebut tidaklah mereka itu, iaitu umat manusia, kita semua diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Itu yang pertama. Poin daripada ayat ini ialah ayat Allah perintah supaya kita mengabdikan diri, iaitu memperhambakan diri. Memperhambakan diri dalam 2 makna. Yang pertama ketundukan, dan yang kedua kepatuhan. Ketundukan dan kepatuhan itu tanpa syarat. Itu makna memperhambakan diri kepada Allah. Kalau kita tunduk dan patuh tapi ada syarat, maka dia bukan ubudiyah, dia bukan perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dia minta mukhlishina lahuddin hunafa, mesti ikhlas. Mesti pelaksanaan ibadah dan pengabdian diri kepada Allah itu dilakukan semata-mata kerana Allah, dengan memurnikan ketaatan kepada Allah tanpa tujuan yang lain melainkan tawajuh dan tajarrud kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata kerana Allah, bukan kerana tujuan yang lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah sebut wa yuqimus salah, mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang artinya menunaikan salat dengan mendatangkan seluruh fardu dan sunat-sunatnya. Sebab perkataan mendirikan sembahyang itu ialah menunaikan salat dengan sempurna. Berbeza dengan perkataan sembahyang. Kalau kita guna perkataan salat dengan makna sembahyang, dengan mendirikan sembahyang, dia ada 2 perkataan yang berbeza. Mendirikan sembahyang ini ulama sebut ialah mendatangkan segala kesempurnaan pada sembahyang itu, termasuklah perkara yang sunat dan termasuk perkara-perkara yang bersifat spiritual seperti khusyuk dan juga tetap hati kepada Allah Subhanahu wa taala sewaktu kita menunaikan salat. Kemudian yang keempat,
ialah wa yu'tuz zakah, mengeluarkan zakat. Baik, ada 4 perkara. Yang pertama, abdi diri kepada Allah. Yang kedua, ikhlas. Kemudian yang ketiga, menunaikan ataupun mendirikan sembahyang. Dan yang keempat, mengeluarkan zakat. Baik, itulah kata Allah, agama yang betul, agama yang lurus. Baik, ayat ini juga dia menjadi ayat induk kepada perbincangan tentang ikhlas. Maknanya ayat ini turut menjadi nas kepada wajibnya niat yang ikhlas dalam satu-satu amalan. Sebab itu kalau kita belajar fiqh, dalam bab fiqh, tak kira lah semayang ke, puasa ke, haji ke, zakat, dia mesti ada niat. Dan niat itu adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama mewajibkan niat pada setiap amalan-amalan ibadah yang kita lakukan. Kenapa wajib niat? Sebab kalau tidak ada niat, maka tidak wujud keikhlasan. Sedangkan keikhlasan itulah sebenarnya arti kepada sebuah perhambaan kepada Allah. Arti ubudiyah kepada Allah ialah ikhlas. Ikhlas maknanya buat kerana Allah, bukan kerana yang lain. Itu makna ikhlas. Ikhlas ialah amalan yang kita lakukan itu semata-mata kerana mengharapkan redha Allah. Malah ada setengah ulama-ulama tasawuf, dia sebut kalau amalan yang kita lakukan itu mengharapkan pahala yang dijanjikan oleh Allah, juga menunjukkan bahawa seseorang itu tidak ikhlas kepada Allah. Itu makam hak lebih tinggi lah, dibahas oleh para ulama-ulama tasawuf. Sebab dia kata kalau sekiranya sembahyang, puasa tu kerana pahala, maka dia bukan menjadi kerana Allah, tak solid kerana Allah, kerana nak pahala. Kalau tak ada pahala, barangkali tak sembahyang, barangkali tak puasa, barangkali tidak mengeluarkan zakat. Itu perbahasan di sisi ulama tasawuf. Adapun ulama-ulama fiqh, dia menganggap sudah menepati ataupun sudah memadai sah ibadatnya itu, walaupun dia melakukan ibadat kerana mengharapkan pahala. Sebab pahala itu dijanjikan oleh Allah kepada mereka yang menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa-siapa yang menunaikan sembahyang, Allah bagi pahala. Siapa-siapa yang menunaikan sebarang bentuk ketaatan kepada Allah, Allah bagi pahala. Allah janjikan pahala, balasan yang baik di atas setiap amal ibadat yang kita lakukan. Maka sesiapa yang melakukan ibadat kerana mengharapkan pahala ataupun kerana nak kepada pahala, maka dari segi perbahasan fiqahnya dia anggap sebagai sah ibadat itu. Kerana nak ke pahala itu maknanya nak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak mengharapkan pahala itu artinya mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memberi makna yang hampir sama. Cuma ulama tasawuf ni dia perincikan lagi. Walau kerana pahala pun tak boleh, dia mesti semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia begitu. Tapi itu dari segi perbahasan untuk menilai tahap mana, level mana ketaatan ataupun keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ayat yang kedua yang dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini, lan yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Maksudnya daging-daging unta dan juga darah-darah unta itu sekali-kali tidak dapat mencapai ataupun tidak membawa kamu kepada keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketakwaan daripada kamulah yang menyebabkan kamu dapat mencapai keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Hajj ayat 37. Ayat ni dari segi latar dia ataupun dari segi sebab turun ayat ni, maknanya dulu orang-orang jahiliah apabila dia menyembelih binatang-binatang korban, dia akan letak tangan dia pada darah binatang korban, sama ada lembu, kambing, unta. Dia akan letak tangan dia pada darah unta tu, lepas tu dia pergi sapuh di kelambu Kaabah ataupun dia sapu di dinding Kaabah. Barangkali zaman dulu tidak ada kelambu, jadi dia pergi sapu di dinding Kaabah. Tujuannya adalah untuk kononnya sebagai satu upacara ibadah, kerana mereka telah pun berkorban dan mereka nak mempersembahkan darah korban itu kepada Tuhan, lalu dia sapu darah korban pada dinding Kaabah.
Itu amalan orang jahiliah dulu. Jadi apabila sampai zaman kita, zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah beritahu bukan Allah Taala nak darah tu. Darah itu tidak membawa sebarang apa-apa manfaat, tidak boleh membawa kamu kepada keredaan Allah. Yang Allah nak ialah niat kamu korban, ketundukan dan kepatuhan kamu dalam menjalankan ibadah korban, ketakwaan kamu kepada Allah, ketundukan dan kepatuhan kamu kepada Allah, itulah yang akan membawa kamu kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini sekali lagi menunjukkan bahawa amalan itu mestilah turut sama diiringi dengan niat yang betul. Bukan semata-mata amalan, tetapi niat itu mesti betul. Kerana niat itulah tempat sumber redha Allah Subhanahu wa taala dalam ibadat yang kita lakukan. Baik, firman Allah satu lagi, kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Katakanlah olehmu, jika sekiranya kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hati kamu, ataupun kamu menzahirkan apa yang ada dalam hati kamu, Allah Subhanahu wa taala tetap mengetahuinya. Allah mengetahui apa yang ada di langit, dan Allah tahu apa yang ada di bumi, dan Allah adalah Tuhan yang sangat berkuasa di atas segala sesuatu. Surah Ali Imran ayat yang ke-29. Baik, ini 3 ayat yang dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini untuk menjelaskan bagaimana asas ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, nilai dan artinya tergantung kepada sejauh mana kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya amalan yang dilakukan tanpa keikhlasan kepada Allah adalah amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun maknanya kita melakukannya dengan betul amalan tersebut, tetapi kalau tidak ada keikhlasan, amalan itu ditolak. Sama juga apabila kita ada keikhlasan kepada Allah tetapi amalan itu tidak dilakukan dengan betul, juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti amalan itu betul mengikut kehendak syariat. Kemudian yang kedua, ianya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala.